faedah bahawa bermula kaul yang sahih. Kaul yang sahih maknanya satu pendapat bagi ulama yang sahih yang betulnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beroleh manfaat ya Nabi, beroleh manfaat mana Nabi dapat ambil manfaat, dapat ambil faedah, dapat ambil manfaat dengan selawat umat Nabi lah, umat dia lah, atas Nabi. Jadi kita umat ni apabila kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi kita akan dapat manfaat daripada selawatan kita kepadanya. Sebab selawat ni pada maknanya kita berdoa untuk dia. Dia katanya seperti anbiya yang lain juga. Jadi samalah, tidak ada perbeza antara Nabi kita dan Nabi yang dulu-dulu yang sebelum padanya. Dia dapat selawat, dapat manfaat daripada selawatan umat-umatnya kepada mereka. Itu kaul yang sahih. Dan kata kil bermula manfaat itu kembali atas orang yang menselawat jua, tiada atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi itu telah sempurna atasnya. Kamal. Dan kata kil. Ini kaun satu lagi yang melawani dengan kaun yang sahih. Dia katanya bermula manfaat itu kembali atas orang yang menselawat jua. Jadi kita umat ni apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faedah selawat, manfaat selawat tu kembali kepada kita orang yang menselawat saja. Jadi yang kebolehannya dapat untung daripada selawat kepada Nabi itu kita lah. Kita saja. Nabi tiada atas Nabi. Maknanya tak kembali manfaat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia katanya? Kerana Nabi itu telah sempurna atasnya. Kamal. Kerana Nabi itu telah sempurna atasnya, atas Nabi kamal. Jadi kamal itu kesempurnaan. Nabi dah sempurna. Maka apabila kita selawat pada dia, nak mespenuhkan dia tu tak boleh lah. Sebab dia dah sepenuh. Macam mana nak tambahkan sepenuh lagi, nak mespenuhkan dia. Kita nak mesempurnakan dia tu, mana dia ada kekurangan. Dia ada kekurangan tu, barulah boleh kita nak menambahkan kesempurnaan bagi dia. Jadi maknanya mengikut kaul yang kedua ni, selawat tu memanglah disunatkan. Tetapi apabila kita selawat, faedah manfaat selawat tu dapat kepada kita. Tidak kembali kepada Nabi. Jadi maknanya pihak Nabi tu kalau orang selawat kepada dia ke orang tak selawat pada dia tu, dia sama saja. Jadi maknanya untungan tu kembali kepada kita yang berselawat. Tak macam kaul yang pertama, kaul yang sahih tadi. Kaul yang pertama, kaul yang sahih, mereka yang mengatakan bahawasanya apabila kita berselawat kepada Nabi kita, selain daripada kita orang yang berselawat tu dapat faedah, dapat pahala, dapat rahmat daripada Allah, maka Nabi kita pun akan dapat manfaat juga daripada selawatan kita. Jadi kita dapat manfaat, dia pun dapat manfaat. Dan ditolak akan kata kil ini. Menjadi kata kil yang katanya yang dapat manfaat tu kita yang berselawat, Nabi tidak, itu ditolakkan, tak diterimakan. Ditolak, dirad akan kata kil ini dengan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa ternaik pada kamalat, pada kesempurnaan. Jadi selama-lama
Kerana tiada daripada kamal malaikat di sisi Allah terlebih akmal daripadanya. Seperti barang yang diisyaratkan bagi demikian itu dengan firman Allah Ta'ala, walil akhirati khairul laka minal ula. Jadi ditolakkan kaul yang kedua. Yang kata Nabi itu tak dapat manfaat daripada selawat kita. Jawabnya begini. Bahawa Nabi kita sentiasa ternaik ia pada kamalat selama-lama. Jadi setiap masa. Jadi kaum yang pertama tu dia katanya selain daripada kita dapat manfaat daripada kita selawat kepada Nabi kita, Nabi sendiri pun dapat manfaat daripada selawat kita kepada dia juga. Lepas tu kalau kata dia dah sepenuhkan. Dia dah sempurna ke? Jawab memang Nabi dah sempurna. Tetapi sentiasa bertambah pada kesempurnaan. Jadi maknanya semakin naik gitu. Tidak ada sakatan. Jadi kita nak banding macam kita makan nasi tak boleh lah. Jadi kalau kita makan nasi tu dah kenyang, nasi dah penuh dalam perut tu nak makan pula tak boleh, kena tunggu lapar. Kalau mengikut kaum yang kedua, kita nak banding tu macam air dalam kolah. Kita isi nasi dalam perut tu apabila penuh tak boleh nak mengisi. Kita isikan air dalam cawan, apabila dah penuh cawan dah tak boleh nak isikan air. Itu kalau mengikut kaum yang kedua, macam itulah bandingan dia. Air kalau kita tuang dalam cawan apabila penuh dah tak boleh nak tuangkan. Tetapi kaum yang pertama dia kata Nabi kita ni seolah katanya cawan, kalau nak tambah cawan jadi besar. Kalau nak tambah air lagi, cawan akan jadi besar. Jadi maknanya dah sepenuh. Kalau selawat lagi naik sepenuh lagi. Daripada 1000 naik 1001, daripada 1001 naik 1002, naik gitu. Jadi maknanya tak berhenti pada ketinggian kamal dia. Semakin banyak kita selawat pada dia, dia bertambah tinggi. Semakin banyak umat dia selawat pada dia, dia bertambah tinggi. Jadi dalam setiap masa dia dalam keadaan bertambah tinggi pada kesempurnaan dia. Jadi kesempurnaan dia tu tak berhenti di satu tempat. Semakin hari semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi. Semakin banyak umat selawat pada dia, semakin banyak kemalat dia. Itu maknanya. Jadi apabila tilip begitu, memanglah dia tu dah sempurna, seorang insan yang sempurna, dia lah. Tetapi kesempurnaan dia tu tak berhenti di satu sakatan. Tak berhenti di satu sakatan, terima bertambah lagi. Jadi tak boleh kita nak buat banding dengan makan nasi apabila dah kenyang tu dah tak boleh makan. Tak boleh kita nak buat banding gitu. Kenapa? Kerana tiada daripada kamal, yakni kesempurnaan malaikat di sisi Allah terlebih akmal. Kalau katanya dah sempurna, di sisi Allah nak sempurna lagi daripadanya. Tengok, seperti barang yang diisyarat bagi demikian itu, seperti barang yang diisyaratkan bagi demikian itu, bagi tiada kamal malaikat di sisi Allah terlebih akmal. Isyarat dengan firman Allah Ta'ala, walil akhirati khairul laka minal ula. Artinya, dan hari yang kemudian itu, yakni hari kiamat, terlebih baik daripada bagi engkau ya Muhammad daripada hari yang dahulu. Bismillah. Dan hari yang kemudian, yakni hari kiamat, itu terlebih baik bagi engkau ya Muhammad daripada hari yang dulu, yakni dunia. Maknanya yakni zaman yang kemudian itu lebih baik bagi Nabi daripada zaman yang dulu. Kita katanya hari ini dengan kemarin
Jadi hari ni lebih baik daripada kemarin. Esok pula hari ni dengan esok lebih baik daripada hari ni. Itu isyarat kepada Nabi kita tu semakin naik kamalat dia. Daripada mananya hari ni dah sepenuh tapi esok lebih sepenuh daripada hari ni. Lusa lebih sepenuh daripada esok lagi. Jadi maknanya di dalam ayat tu menunjukkan ada isyarat bahawasanya Nabi kita tu sentiasa bertimu akan jadi sempurna. Dah sepenuh lagi, dah sepenuh lagi. Itulah. Abi. Jadi mengikutkan yang sahihnya begitulah. Bahawasanya kita apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ni sebelah balik kita ni tidak ada khilaf ulama. Sebelah balik kita ni tidak ada khilaf ulama bahawa kita dapat manfaat, dapat faedah daripada kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat pahala dengan sebab kita selawat kepada Nabi, kita dapat rahmat daripada Allah dengan sebab kita selawat kepada Nabi. Itu tidak ada khilaf di sisi ulama. Kaum yang pertama, kaum yang kedua pun tidak ada khilaf. Yang tempat jadi khilafnya pihak Nabi itu. Dapat manfaat daripada selawatan kita ke tidak dapat. Tapi kalau yang sahih bahawa Nabi dapat manfaat. Sebab dia tu sentiasa ternaik pada kamalat dia. Mana kamalat dia tu tak terhenti di satu sakatan. Semakin hari semakin sepenuh, semakin hari semakin sepenuh, semakin hari semakin tinggi. Itulah wakilnya. Jadi kalau kita mengikutkan yang sahih, Nabi dapat manfaat daripada selawatan kita. Sungguhlah begitu. Tetapi sungguh pun memberi manfaat selawat umat itu akan Nabi. Sungguhlah. Katanya kita selawat kepada Nabi. Nabi dapat manfaat daripada selawatan kita. Tetapi tiada saigia kita, kita umat ni sorehkan dengan demikian itu. Soreh nak cakap betul-betul. Nak cakap betul-betul kata Nabi dapat manfaat daripada selawat kita. Nak cakap betul-betul begitu tak boleh. Tak beradab dengan Nabi. Melainkan pada tempat belajar dan mengajar. Kita belajar, kita mengajar ni tak dapat tidaklah kena beritahu. Katanya Nabi dapat manfaat daripada selawat kita. Tetapi kalau lain daripada tempat belajar, tempat mengajar tu tak payah kita cakaplah benda ni. Walaupun betul lah Nabi dapat manfaat daripada selawat kita, tapi kita beradab kepada Nabi. Jadi kalau kita bercakap meja makanan, tempat perbualan pun kita bercakap, jadi mana katanya takut orang salah faham kata Nabi itu kena tupan kita lagi. Kita berjasa kepada Nabi. Kita ni orang yang ada jaksa kepada Nabi. Jangan faham gitu, jangan cakap gitu. Hanya tempat yang yang boleh kita nak cakap masalah ni itu di tempat belajar, pada tempat belajar dan mengajar saja. Cakapan harian tak payah kita bercakap. Tahu gitulah, tahu dalam hati. Itu maknanya tiada saigia kita musorehkan dengan demikian itu, malaikat pada tempat belajar. Soreh itu makna cakap zahir-zahir, cakap terang. Tak payah. Malaikat nak terang pun dalam masa belajar, dalam masa mengajar. Abi. Habis tu apa manfaat yang Nabi dapat tu? Sebab kita maklum bahawasanya apabila kita selawat tu mana kita minta rahmat kepada Nabi, minta Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada Nabi. Maka rahmat itu tidak ada sakatan. Rahmat, nikmat Allah Ta'ala bagi kepada seorang walaupun manusia biasa sekalipun, walaupun Nabi, tidak ada kesudahan. Tidak ada kesudahan. Nikmat Allah tidak berkesudahan. Dah dapat rahmat, nak lagi. Dah dapat, nak lagi. Terima, tambah lagi. Dah ada, terima, ditambahkan lagi. Dah ada, terima, ditambahkan lagi. Itu maknanya sebab kita selawat pada Nabi itu, maknanya kita berdoa dengan rahmat, berdoa supaya Allah bagi rahmat, bagi kesejahteraan kepada dia.
Habis. Dan adapun salam itu maka maknanya aman. Maknanya aman, artinya bahasa Melayu sejahtera. Selawat kita dah maklum makna dia, dan salam tu pula apa makna. Dan adapun makna salam itu maka maknanya aman, sejahtera. Tapi apa maksud dengan aman, sejahtera, selamat, nisbah kepada Nabi itu apa muradnya? Dan bermula muradnya itu aman Nabi SAW daripada barang ketakutan ia atas umatnya. Begitu. Bukan nak sejahtera di diri dia. Maknanya aman Nabi. Nabi itu tersejahtera daripada perkara yang dia ketakutan. Tapi takut bukan takut nak berlaku pada dia. Nak berlaku pada kita umat. Jadi kebimbangan dia. Nanti umatku masuk neraka nak buat macam mana. Tu. Kita ni kalau ketakutannya begitu. Kalau kita katanya kita tinggal mak kita yang tua duduk kat rumah seorang-seorang tu rasa takut. Siapa nak bagi dia makan nasi, siapa dia nak mandikan dia, siapa dia nak tolong dia ambil tu ambil ni. Apabila kita tidak ada keluar kat rumah. Maka macam itulah perasaan Nabi kita terhadap kita umat. Maka murad dengan sejahtera tu ialah sejahtera Nabi, aman Nabi daripada perkara yang jadi ketakutan, perkara itu nak berlaku kepada umat dia. Kalau tilik pada dia, apa ketakutan yang nak berlaku pada dia ni? Tidak ada. Kerana bahawasa Nabi SAW itu maksum. Nabi kita ni orang maksum, orang yang terpelihara daripada jatuh di dalam perkara yang kecelaan pada syarak. Walaupun tak berdosa sekalipun. Walaupun daripada perkara makruh sekalipun, apakah benda yang haram. Jadi benda tu tak benda Nabi kita tak jatuh sama sekali daripada perkara yang dilarang oleh syarak, walaupun larang tak berdosa kalau buat sekalipun. Larang makruh, perkara yang tak disukai oleh syarak, terpelihara Nabi. Maka apa ketakutan di atas dianya? Tidak ada. Jadi maknanya sejahtera dia tu sejahtera daripada perkara yang jadi ketakutan nak berlaku perkara itu di atas umat. Sebab dia tu apa ketakutan di atas dia? Sebab dia tu orang yang maksum. Maka betapa takut ia atas dirinya. Macam mana dia nak takut nak berlaku di atas diri dia? Sebab Tuhan tak buat bala, tak azab. Malaikat ada dosa, ada kesalahan. Maka Nabi kita mana nak ada kesalahan? Gitu. Walaupun kesalahan makruh sekalipun tak ada juga. Bahkan takut ia atasnya bahkan kalau kata Nabi takut, bahkan takut ia atasnya, bahkan takutnya Nabi atasnya, atas dirinya kerana hebat dan kerana membesarkan Allah. Jadi kalau kata Nabi istighfar kau tidak. Nabi istighfar, bahkan istighfar Nabi itu lebih banyak daripada kita lagi. Nabi kuat ke tidak amal ibadat dia? Jawabnya kuatlah. Kuat daripada segala umat-umatnya pada ibadat. Maka kalau tanya Nabi ada takut ke tidak atas dirinya? Kalau tilik pada maksum memang tidak ada ketakutan. Tetapi perasaan diri dia sendiri itu dia ada takut di atas diri dia juga. Tapi dia rasa takut di atas diri dia tu kerana kehebatan dan kebesaran Allah. Begitu. Jadi kita kena baginya begini. Nabi tilik kepada maksum dia, nak ada lagi. Nak ada ke tidak? Perkara yang jadi ketakutan di atas dirinya. Tidak ada.
Sebab dia tu dah maksum. Terpelihara daripada perkara yang tak disukai oleh syarak. Walaupun makruh sekalipun terpelihara. Sebab kita dah maklum kan mustahil berlaku benda haram dan benda makruh. Tapi kalau tilik kepada kebesaran Allah, kehebatan Allah, Nabi ada terasa takut ke tidak atas diri dia? Jawabnya ada. Jawabnya ada. Begitu. Ada takut, ada rasa takut di atas dirinya tilik kepada kehebatan Allah dan kebesaran Allah. Macam kita ni lah. Kita ni apabila kita menghadap kepada raja, apabila kita dijemput untuk menghadapi kepada raja, raja tu sangat suka kepada kita. Raja tu dia sangat suka kepada kita. Lagi pula kita ni tak pernah deraka kepada dia. Kita tak pernah deraka kepada raja. Raja sangat suka kepada kita. Tetapi apabila kita menghadapi kepada dia, rasa gemetar juga hati kita. Apabila kita menghadap pada dia. Tapi dia paling suka, dah suka dengan kita. Kita tak ada apa-apa kesalahan, suci bersih daripada kesalahan kita dengan dia. Tapi terasa juga kita rasa gerung-gerung dengan dia. Sebab apa? Sebab kehebatan dia dan kebesaran raja itu. Bandingnya begitulah. Jadi kalau kita katanya kita masuk depan raja tu, raja suka pada kita, dia senyum manis kepada kita. Kita pun tak ada salah dengan dia. Tapi terasa duduk tu tak beranilah nak paling kiri kanan, tak tentu menentu begitu. Jadi maknanya ada terasa gerun tak kepada raja? Ada, dengan sebab kebesaran dia dan kehebatan dia. Begitulah. Nabi terhadap Allah Ta'ala dia rasa takut di atas dirinya, tilik kepada kebesaran Allah dan kehebatan. Sebab tu dengan cerita kata dia tu buat amal ibadat, sekuat-kuat ibadat. Istighfar dia Nabi, taubat Nabi lebih banyak daripada kita lagi. Sebab pun kerana seorang itu tiap-tiap bersangatan dapat kerana seorang itu tiap-tiap bersangatan dapatnya daripada Allah, nascaya bersangatan takutnya kepada Allah. Orang nak takut pada Allah, orang yang kenal Allah. Orang yang nak semakin kenal Allah, semakin takut pada Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin takut dengan Allah. Kita ni tak terasa takut sangat, sebab tu ada berani buat maksiat juga sikit-sikit pun. Ada buat sebab apa? Sebab kita jauh daripada Allah, tak terasa takut. Tapi siapa-siapa semakin dekat dengan Allah, semakin takut dengan Allah. Lebih kuat takut daripada orang yang jauh. Maka tanyanya, manusia mana yang paling dekat, paling daping kepada Allah? Tak lain tak bukan Nabi Muhammad SAW. Tentulah dia tu bersangatan takut daripada Allah. Tapi kalau tanya, takut nak kena seksa? Tak takut. Sebab dia orang yang dah maksum. Tapi tilik kepada kebesaran Allah. Semakin kenal Allah, semakin tambah takut. Semakin dekat dengan Allah, semakin takut. Tapi maka manusia yang paling kenal Allah, yang paling dekat dengan Allah siapa? Nabi. Sebab tu Nabi tu ada ketakutan tilik kepada kehebatan Allah. Jangan tilik kepada maksum dia. Tilik kepada maksum dia tak ada. Dari kerana inilah bersabda Nabi SAW, dari kerana inilah, dari kerana kata bahkan takut ia atas diri kerana hebat dan kerana membesarkan Allah. Dan dari kerana inilah, kerana bahkan takut ia atas diri, bahkan takut ia atasnya, kerana hebat dan membesarkan Allah. Bersabda Nabi SAW bahwasanya aku terlebih takut daripada sekalian kamu daripada Allah. Jadi mana Nabi katanya, akulah orang yang kuat ketakutan
kepada Allah lebih pada kamu semua. Jadi Nabi orang yang paling kuat sekali. Ini sebuah takut khauf kepada Allah. Dan juga seperti satu hadis isteri dia Aisyah tengok Nabi tu buat amal ibadat kepada Allah sangat kuat, maka Aisyah katanya, kenapa engkau kena bersungguh sangat pada buat amal ibadat padahal engkau tu tidak ada dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia jawab begitulah, takkan aku ni orang yang sangat takut kepada Allah ke? Begitulah. Sebab tu ada perkataan ni, dia tengok nak banding mudah-mudahnya kita ni, orang kita ni dia tak sama. Setengah orang tu dia tak sembahyang pun dia tak terasa salah. Dia tak berasa bosan dalam hati dia, dia tak sembahyang. Tak sembahyang 5 waktu tu dia tak rasa bosan. Rasa biasa ya. Setengah orangnya perangkat hatinya begitu. Setengah orang tu kalau ada tinggal sembahyang mana-mana satu daripada 5 waktu itu, dia rasa bosan dalam hati dia. Tapi dia tak rasa bosan, tak rasa salah kalau dia tak sembahyang jemaah, dia tak sembahyang sunat. Setengah orang duduk begitu. Tapi sembahyang 5 waktu kalau ada ketinggalan, bosan dah hati dia. Nanti kena azab, nanti kena begitu takut gini. Itu dah peringkat lain tu. Tapi setengah orang tu sembahyang 5 waktu nak kata ada tinggal, memang jauh nak tinggal. Tak tinggal sama sekali. Tapi kalau hari mana dia tak dapat sembahyang Jumaat, hari mana dia tak dapat sembahyang sunat, tak ada masa, dia rasa salah. Dia kalau setiap hari dia baca Quran, hari mana dia tak dapat baca Quran, dia rasanya dia ni ada bersalah dengan Tuhan. Padahalnya kalau tilik pada hukum fiqhnya, apa salahnya tak baca Quran? Bukan nak berdosa dengan sebab tak baca Quran. Itu nak kira peringkat orang yang tak sama. Jadi setengah orang tu kalau hari mana sibuk tak baca Quran, dia rasa dia ni cemar, berasa kotor hati dia, badan dia. Sebab tak baca Quran. Hari mana tak dapat sembahyang Jumaat, hari mana tak ada masa berzikir, dia berasa dia ni ada salah dengan Tuhan. Itu peringkat orang tu tak sama. Maka itu peringkat kita manusia biasa saja. Setengah orang tu dah berasa biasa. Dah berasa begitu. Kalau dia tu wirid dengan selawat kepada Nabi, hari mana tak dapat selawat kepada Nabi dengan sebab sibuk dengan perkara-perkara lain, dia rasa salah dah. Itu pun dia istighfar dah daripada Allah. Ya Allah, ampunkanlah kesalahan kami tak dapat solat sunat hari ini. Kalau dengar orang yang tadi, apa kau nak salah pula? Kau tak sembahyang sunatnya, bukan kau tak sembahyang fardu. Tapi nak cerita kata peringkat orang tak sama. Hati orang tu tak sama. Begitulah. Sebab tu tilik ke situ. Nak tilik ke situ, tilik kepada jihad itu, Nabi lebih lagi lah. Sebab kalau kita ni orang yang belajar, setiap hari kita belajar. Hari mana kita tak dapat belajar, rasa tak cukup benda yang kita kena tunai. Padahalnya kita belajar tu lebih pada fardu ain, bukan masuklah fardu kifayah, masuk dalam sunat untuk nak menambahkan ilmu saja. Kalau tilik pada fardu ain tu dah lepas, tapi rasa salah. Orang lain tahu masalah ini, kita tak tahu, tu rasa salah. Itulah, dia tak sama. Habis. Dan kata kil, kata setengah ulama, bermula muradnya itu, tadi dia katanya dikehendaki dengan aman tadi tu ialah aman Nabi kita daripada perkara yang ketakutan nak berlaku di atas umatnya. Di diri dia tu tak ada ketakutan. Kalau nak ada ketakutan di atas diri dia pun tilik kepada kehebatan Allah, dia membesar kebesaran Allah. Itu satu huraiannya begitu.
Tapi ada kaum setengah ulama dia urai dia rupakan begini. Masalah katanya aman salam Nabi, aman Nabi itu apa maksud? Sebab salam tu mana aman, kita minta keamanan kepada Nabi, apa maksud? Dan kata kil bermula muradnya itu murad dengan aman itu, aman yang dimaksud dengan kata salam itu aman Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada barang yang takut ia atas dirinya pada ketika bersangatan kepecitan kepicitkan pada padang mahsyar. Kata kil, kata setengah ulamanya begini. Sejahtera daripada ini ialah aman Nabi, sejahtera Nabi daripada barang, daripada perkara yang takut ia Nabi atas diri, takut nak berlaku ke atas diri dia. Bila pada ketika bersangatan kuat kepicikan pada mahsyar, kesusahan pada mahsyar. Jadi kita jadi manusia kita maklumlah haru-hara yang berlaku pada padang mahsyar. Semua manusia di dalam ketakutan, semua manusia di dalam ketakutan. Takut nak kena azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi pun tapi Nabi itu aman ia daripada itu ketakutan. Yang mana manusia biasa dalam ketakutan pada padang mahsyar, tapi Nabi sejahtera selamat daripada ketakutan. Selamat daripada ketakutan. Mana benda yang dia takut tu lepas daripada diri dia. Perasa takut tu ada. Tapi benda yang ditakut tu lepas daripada tak tipu kepada dia. Tidak menipai di atas diri dia. Faham gitu? Ketakutan tu ada ke tidak? Ada. Tapi benda yang ditakuti itu lepas daripada dia. Itu mana kata aman Nabi daripada perkara yang ditakut. Mana perkara yang dia takut tu lepas daripada dia, tak kena kepada dia. Tapi perasaan takut dia tu, rasa takut tu ada lah. Takut tu memang ada lah, tapi lepas. Tengok. Habis tu ada takut juga kan Nabi. Kerana bahawasanya Nabi lupa ia akan ismahnya. Sebab ketika tu dengan sebab hara-hara pada dunia, dia terlupa kata dia ni orang maksum. Terlupa ke diri dia. Dia terlupa ke diri dia, kata dia ni orang maksum. Orang yang tak ada salah. Dia lepas sama. Dia lepas daripada ketakutan. Tentu dah lepas dia. Tapi dengan sebab tengok orang tu begitu, orang ni begini, dia terlupa kata dia orang tak ada dosa, dia orang yang tak ada salahan dengan Allah, dia akan lepas daripada perkara yang manusia takut, dia lepas. Tapi ketika tu dia terlupa. Tengok ada contohnya kita duduk dalam satu kedai masalah, ada polis nak tangkap orang yang bersalah. Kita duduk, contohnya kita duduk beli barang ke dalam pasar ke masalah, polis datang tu 2-30 orang untuk nak tangkap orang yang bersalah. Apabila polis datang 2-30 orang tu, orang ramai terkejut. Kita ni tak ada apa kesalahan, orang tu lari, kita pun lari juga. Nanti polis kata orang tak bersalah, jangan lari. Kita pun ingat balik, aku tak ada salah, apa aku lari juga ni. Jadi suasana menarik kepada begitu. Jadi Nabi dia terlupa, tak perasan kata dia ni orang maksum. Jadi terasa takut dia ketika itu, terasa takut. Tapi benda yang ditakut memang tak berlaku pada dia, tak menipai pada dia. Tapi terlupa kata dia ni maksum, terasa takut juga. Macam tadilah, orang yang salah itulah, orang yang salah ada kes itulah, boleh nak tangkap ni, orang tu yang takut. Kita tak ada apa kesalahan.
Tapi tengok orang ramai lari, kita pun lari juga. Takut kena takap dia boleh. Takut boleh takap kita. Boleh kata, kau apa? Kau lari, kau tak ada salah. Baru ingat balik. Oh, betul. Saya tak ada salah. Kenapa? Kita lari. Barulah rasa relaxnya. Berasa senang hati. Kalau tidak lari juga, kita terkejut. Begitulah. Kerana bahawasanya ya Nabi lupa dia terlupa kata dia ni orang yang maksum. Tapi bukan Nabi saja, seperti sekalian anbiya alaihimus salatu wassalam. Gitulah. Sama Nabi kita pun sama, Nabi lain pun sama, maksum ke semua. Lepas ke semua daripada ditipai oleh perkara yang ditakut. Lepas tapi terlupa ke diri. Dan telah mentafsir oleh setengah ulama akan salam itu dengan tahiyat. Selawat mana rahmat, salam mana tahiyat. Sebab tu kita dapat daripada setengah-setengah kitab Melayu tu dia kata salat dan salam mana dan rahmat dan tahiyat. Dia ada terjemah begitu. Ini mengikut satu kaum. Tapi kalau kita mengikut yang betul dengan sama dengan lurah tu, salam makna sejahtera mana amal lah. Tapi setengah ulama dia katanya dikandaki dengan salam tu tahiyat. Dan bermula murad dikandak dengan tahiyat pada hak Ta'ala itu, hak Allah Ta'ala itu serta Rasulnya. Jadi tahiyat Allah kepada Nabi. Salam Allah kepada Nabi, mana tahiyat Allah kepada Nabi. Apa maksudnya? Dan bermula murad dengan tahiyat pada hak Allah Ta'ala itu serta Rasulnya itu, bahawa mengkhitab ya Allah akan dia, akan Rasul dengan kalamnya yang qadim. Yang menunjukkan atas terangkat maqamnya yang amat besar. Murad dengan tahiyat. Dia tahiyat tu mana bagi hormat, bagi kebesaran. Seperti tahiyat beri hormat pada masjid, kita solat. Hormat pada tawaf, pada Kaabah, kita tawaf. Hormat kepada sama-sama kita orang Islam, kita beri salam kan. Itu tahiyat. Tapi tahiyat Allah kepada Rasul, apa maknanya? Maknanya mengkhitab. Bercakap lah. Berkhitab, ya Allah, mengkhitab ya Allah akan dia, akan Rasulnya dengan kalamnya yang qadim. Kalam yang qadim tu menunjuk, memberi faham atas terangkat, yakni tertinggi, makamnya, peringkatnya. Allah Ta'ala beritahu kepada Rasul-Rasulnya, Allah Ta'ala beritahu kepada Rasul-Rasulnya dengan kalamnya yang qadim. Apabila dengar oleh Rasul akan kalam yang qadim, dia faham bahawasanya mereka, Allah Ta'ala mengangkat, meninggikan makamnya yang amat besar. Peringkat Rasul yang amat besar, Allah Ta'ala meninggikan lagi, membesarkan lagi. Itu setengahnya. Setengah ulama katanya dekanaki salam tu tahiyat Allah kepada Nabi. Bukan mana beri aman tu tidak. Jadi kalau kita tilik kepada semua huraian tu bahasanya salam tu bukan maksud sejahtera Nabi daripada nak kena azab pada diri dia, bukan maksud sebab dia maksum, apa nak takut lagi daripada nak kena azab. Begitulah. Sebab mengikut yang pertama, takut nak kena di atas umat. Dah. Kalau takut pun, takut kerana kehebatan Allah. Begitu. Dan yang keduanya, itu salam tu mana tahiyat Allah. Nampaknya kita akhir setakat ni lah dulu. Pada kata dan ketahui olehmu. Untuk hari ini kita akhir di situ. Dan ketahui olehmu. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك كما قال